أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واغفر بهم يا أرحم الراحمين. Amin. Nakhlisun niyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk pada suatu fasal yang baru, iaitu tentang polemik sifat kalam. Di antara nama ilmu tauhid ialah ilmu kalam. Kata ulama, yusamma ilmu kalam lianna kathratul kalam fi ilmi kalam. Banyaknya dinamakan ilmu kalam kerana lianna kathratul kalam fi ilmi kalam, kerana terlalu banyak perbahasan tentang sifatil kalam, fi sifatil kalam, maka dinamakan ilmu kalam itu ialah kerana banyaknya perbicaraan tentang sifat kalam Allah, yang mana berlaku perterembungan di antara golongan mujassimah dan juga musyabbihah, iaitu mujassimah, musyabbihah dan juga golongan mu'tazilah. Ada dua kelompok yang ifrat dan tafrid, dua kelompok yang ekstremis ataupun dua kelompok yang menyimpang, yang berlebih-lebihan dalam masalah sifat kalam, sehingga satu kelompok menyamakan kalam Allah dengan makhluk, dan satu kelompok lagi mereka menafikan sifat kalam, lalu mereka katakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam. Maka sebelum kita masuk dalam perbahasan ataupun perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, maka perlu kita jelaskan terlebih dahulu pegangan ahli sunnah wal jamaah, supaya kita boleh tilik perkataan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, supaya kita boleh tilik perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada masalah sifat kalam, supaya dengan lebih jelas kita faham. Maka penjelasannya ialah bagaimana mauqif ataupun pegangan ahli sunnah wal jamaah tentang sifat kalam. Ialah yang pertama, kita faham bahawasanya sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa, tiada mula, tidak ada mula dan tidak ada henti. Sifat kalam Allah tidak putus-putus seperti sifat kalam makhluk. Maka sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti kalamnya makhluk yang ada huruf, yang ada suara, yang ada mula, yang ada bahasa, yang ada akhir. Maka itu adalah kalam bagi makhluk yang menggunakan alat seperti lidah, gigi, anak tekak, bibir dan sebagainya. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat seperti sifat makhluk. Dan yang kedua, bila kita sebut kalamullah, perkataan kalamullah, satu, digunakan kalamullah ini bagi sifat kalam Allah. Yang kedua, kalamullah ini diguna pakai bagi lafzun munazzal, ataupun dipanggil kalam lafzi. Sebahagian ulama disebut kalam lafzi ataupun lafzun munazzal, iaitu lafaz yang diturunkan, yang kita faham ianya adalah wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan dalam bahasa-bahasa yang tertentu, seperti Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan juga kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Syriani dan sebagainya. Maka itu juga kita panggil sebagai kalamullah. Kalimah kalamullah, dia ada dua pemahaman. Pertama, kalamullah dengan makna sifat Allah. Yang kedua, kalamullah dengan makna lafzun munazzal. Begitu juga kalimah Al-Quran. Kalimah Al-Quran.
kata nama Al-Quran membawa kepada dua makna. Yang pertama, sifat kalam Allah. Yang kedua, kalimah Al-Quran dengan makna lafzun munazzal, dengan makna lafzun munazzal, iaitu lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran yang mushaf itu adalah lafaz yang diturunkan. Adapun ianya bukan sifat kalam Allah. Mushaf Al-Quran yang kita baca, ia bukan sifat Allah. Dia adalah kalamullah dengan makna wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ialah seperti itu. Maka kita jelas bahawasanya bila kita sebut kalimah Al-Quran, bila kita sebut kalimah kalamullah, maka kefahaman dia ada dua makna, iaitu sama ada pada setengah perbahasan dengan makna sifat kalam Allah, setengah perbahasan dengan makna lafaz yang diturunkan. Jadi berlaku perdebatan dan perbahasan tentang sifat kalam Allah yang mana melatari sejarah umat Islam. Ada kelompok Mu'tazilah yang mereka kata bahawasanya Al-Quran itu makhluk, dengan makna sifat kalam Allah Ta'ala itu mereka menafikan. Lalu mereka kata Allah Ta'ala menciptakan kalamnya, iaitu menciptakan sifat kalamnya pada makhluk yang lain. Lalu makhluk tersebut berkata-kata, seperti mereka kata cipta pada pokok, lalu pokok itu berkata-kata, berbicara. Maka mereka kata Al-Quran itu makhluk. Okey, Al-Quran itu makhluk. Maka mereka menafikan sifat Allah, iaitu kalam, sedangkan Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Masdar taklima itu adalah untuk sebagai takkid, sebagai taukid ataupun takkid kepada apa yang disebut kalam Allah itu. Benar-benar Nabi Musa alaihissalam diangkat hijab oleh Allah Ta'ala supaya Musa alaihissalam mendengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa, yang tiada mula, yang tiada henti, namun difahami daripada kalam Allah Ta'ala itu akan Musa alaihissalam, akan wahyu-wahyunya, akan perintah-perintahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah dengan cara, dengan maknanya pada sisi pada sisi Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah secara langsung, iaitu mendengar langsung daripada Allah Subhanahu wa taala akan kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa, yang tiada mula, tiada henti. Begitu juga hal keadaan manusia kelak di hari kiamat, di hari akhirat kelak. Apabila kita dihisab, maka semua manusia akan mendengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan bahasa, yang bukan suara, dan mereka faham daripada kalam Allah Ta'ala ini. Maka itu adalah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka golongan Mu'tazilah ini, kemuncak mereka adalah pada zaman Abbasiyah. Iaitu Mu'tazilah ini mereka menguasai, mereka rapat dengan sultan, mereka rapat dengan pemerintah, dengan raja. Sedangkan sultan pada ketika itu tidak berfahaman Mu'tazilah, tetapi dia twist. Sultan faham makna kalamullah pada ketika itu dengan makna lafzun munazzal, lafaz yang diturunkan. Maka lafaz yang diturunkan, mushaf Al-Quran, bahasa Arab, tulisan, kertas dan sebagainya, of course itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk dengan makna ciptaan. Tetapi Al-Quran dengan makna kalam Allah yang zati, iaitu sifat kalam Allah, itu bukan makhluk. Tapi khalifah faham, ataupun sultan pada ketika itu khalifah faham bahawasanya lafzul munazzal itulah Al-Quran. Lalu yang ni lafzul munazzal itulah Al-Quran yang dimaknakan. Maka sultan pada keadaan tersebut, pada ketika tersebut terpengaruh dengan Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah kata Al-Quran makhluk bukan dengan makna lafzul munazzal, tapi Al-Quran makhluk pada sisi Mu'tazilah ialah sifat kalam Allah
yang diciptakan pada makhluk. Lalu berbicaralah makhluk itu akan sifat kalam Allah. Maka ini pendustaan. Jadi Mu'tazilah faham lain, Sultan faham lain, ataupun Khalifah faham lain. Jadi Khalifah ini dihasut oleh Mu'tazilah supaya menghukum mereka yang mengingkari Al-Quran itu makhluk. Maka di antara orang yang mengingkari Al-Quran itu makhluk pada zaman tersebut ialah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kerana Imam Ahmad, bila Imam Ahmad sebut Al-Quran bukan makhluk, dengan makna sifat kalam Allah bukan makhluk. Maka pada zaman tersebut, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kisah yang masyhur, di mana Imam Asy-Syafi'i bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpi tersebut, Imam Asy-Syafi'i dipesan oleh Rasulullah supaya sampaikan salam kepada Ahmad dan memberikan salam dan sampaikan salam Nabi dan berikan pesan kepada Ahmad supaya Imam Ahmad ready, bersedia, kerana Imam Ahmad akan menanggung satu fitnah yang besar. Akan berlaku satu fitnah yang besar pada zaman kegemilangan Imam Ahmad, iaitu sifat kalam, masalah sifat kalam. Kerana Imam Ahmad berada pada zaman tersebut, lalu Imam Ahmad disiksa. Maka kita di sini kita ambil ibrah, antara ibrahnya ialah mempertahankan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak bermakna bila kita mempertahankan akidah ahli sunnah, hidup kita ni senang je, hidup kita lenang je. Sebab kita bawa agama Allah, kita bawa akidah Rasulullah, maknanya kita akan diberi nikmat sentiasa oleh Allah. Nikmat yakni nikmat dalam bentuk duniawiyah. Tidak. Para ulama sampai mereka dicambuk seperti Imam Ahmad, diseksa dengan cara disebat, dengan sebatan yang mana ulama pada zaman tersebut mengatakan Imam Ahmad disebat ni, sekira-kira kalau sebatan itu disebat pada seekor gajah, gajah pun pingsan. Kuatnya Imam Ahmad disebat. Pingsan Imam Ahmad beberapa kali, tetapi Imam Ahmad tetap juga menyebut Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, dengan makna sifat kalam Allah, bukan makhluk. Maka difahami daripada sejarah ini, maka ulama ahli sunnah meletakkan suatu kaedah, iaitu perkataan Al-Quran makhluk, perkataan Al-Quran makhluk tidak boleh diucapkan sembarangan, seperti di luar daripada majlis ilmu. Kerana dia akan mewahamkan orang bahawasanya sifat kalam Allah itu makhluk. Tetapi kalau dalam majlis ilmu, boleh kita jelaskan kepada manusia bahawasanya jika disebut Al-Quran makhluk dengan makna lafaz yang diturunkan, maka tidak dikufurkan, yakni tidak dikafirkan, tidak dikata engkau telah murtad kerana kata Al-Quran itu makhluk. Kerana itu adalah pada makna lafzun munazzal, lafaz yang diturunkan. Begitu. Tapi kalau dia kata Al-Quran makhluk dengan makna sifat Allah makhluk, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Wal'iyadzubillah. Maka tak boleh sebarang-sebarang keluar daripada majlis ilmu sebut dekat orang ramai Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk dengan makna lafzun munazzal sekalipun. Haram hukum dia. Haram hukum dia. Tapi dalam majlis ilmu, untuk penjelasan, kita mesti menjelaskan. Tak boleh kita kata lafzun munazzal, mushaf Al-Quran itu adalah sifat kalam Allah. Tak boleh kata begitu. Kerana Al-Quran ni ada permulaan dia, surah Al-Fatihah, ada perakhiran dia, surah An-Nas. Sedangkan kita sebut Al-Quran dengan makna kalam Allah, tiada mula, tiada henti, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Jadi, kefahaman kita ialah sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Tiada mula, tiada henti, tiada putus-putus. Dan Allah Ta'ala berbicara bukan dengan alat. Seperti kita ada dua bibir, ada lidah, ada gigi, ada anak tekak untuk berkata-kata. Adapun Allah Ta'ala tidak seperti itu. Maha suci Allah Ta'ala. Maka akidah ahli sunnah, itulah dia. Supaya kita faham terlebih dahulu. Kata pengarang pada malam ni, wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qawla. Di sini adalah Allah Ta'ala, kata pengarang, dan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah.
Minhu bada kalau dalam bahasa Arab, kalimah bada ini menunjukkan makna permulaan, bidayah. Tetapi makna yang dikehendaki oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ialah dengan kefahaman bila kaifiyatin qawla. Maksudnya bada ini ialah bukan bermakna bada ini permulaan, bukanlah kalam Allah itu bermula. Tetapi maksud di sini katanya syarih ai zahara ai inzalan ala nabiyyi. Ada dua makna. Makna bada. Yang pertama dizahirkan, maknanya terzahir kalam Allah kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Bila mana Nabi Musa alaihissalam diangkat hijab, maka kerana sifat ma'ani, kalau kita mengaji dengan mendalam, kita tak sampailah pada perbahasan yang detail seperti dalam syarah Sanusiyah. Sifat ma'ani ini, sekalian sifat ma'ani yang 7, jika diinkishafkan hijab, jika terbuka hijab, terangkat hijab, maka kita akan dapat kecap sifat ma'ani. Kecap ni maksudnya kita dapat gapai. Kita dapat lihat sifat ma'ani tersebut. Maka sifat kalam adalah di antara sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani itu yang bila diangkat hijab maka kita boleh kecap. Maka Nabi Musa AS apabila diangkat hijab pendengaran Musa AS, maka Nabi Musa mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Jadi kalimah bada ini maksudnya zahara. Zahara iaitu terzahir sifat kalam Allah, terzahir bicara Allah Ta'ala itu pada Musa setelah diangkat hijab. Bukan makna mula Allah Ta'ala mula berkata, bukan makna bada dekat sini mula berkata. Tidak. Tetapi pada ketika yang Allah kehendaki bagi Musa, maka terangkat hijab dan Nabi Musa mendengar kalam Allah. Kemudian Allah Ta'ala kembali menutupkan hijab bagi Musa, maka Nabi Musa tidak mendengar kalam Allah. Maka bahagian yang Nabi Musa AS dengar itu, Nabi Musa faham daripada kalam Allah yang diperdengarkan kepada Musa itu akan wahyu-wahyunya, perintah-perintahnya. Itulah kefahaman minhu bada. Kerana disebut dalam ini bila kaifiyatin qawla. Maknanya tanpa kaif, tanpa bagaimana Allah Ta'ala itu berfirman, berbicara. Maka bila kita sebut bila kaifiyah, berarti Imam Abu Ja'far At-Tahawi menafikan bagi Allah Ta'ala itu sekalian sifat makhluk, kerana kaifiyah itu sifat makhluk. Ada mula, ada henti, ada putus-putus, ada huruf, ada suara. Maka kerana itu disebut minhu bada bila kaifiyatin qawla. Mesti dibaca bersama ibarat ni. Kerana nak faham masalah ni, saya terangkan dalam bahasa Melayu kan. Saya cuba untuk memahamkan dalam memahamkan masalah ini dalam bahasa Melayu. Kerana ada sebahagiannya mungkin memerlukan kepada ta'bir ibarat yang lebih mudah untuk difahamkan. Kerana ta'bir dalam bahasa Arab itu kadang bila kita pergi pada bahasa Melayu ta'birnya berbeza. Maka maafkan saya kalau ada sebahagian ta'bir yang sukar untuk difahami, boleh ditanya kembali. Maka begitulah kefahaman dia. Maknanya Quran wa innal Qur'ana kalamullah, dekat sini itlaq ataupun mutlaknya diitlakkan, dibicarakan pada bahagian ini, bahagian yang saya tunjuk ni, bahagian ni wa an, dalam ni disebut wa anna. Dalam ni disebut wa anna. Yang saya ambil wa inna wa inna. Yang saya ambil wa inna. Nanti ubah siapa yang ada matan. Wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qawla. Sampai sini bicara dia adalah tentang sifat kalam Allah. Sini sampai qawla. Sebab nak baca ibarat Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni memang kena talaqi. Supaya kita faham, oh ni Imam Abu Ja'far At-Tahawi tengah bicara tentang sifat kalam. Oh yang ni Imam Abu Ja'far At-Tahawi sedang membicarakan tentang lafzul munazzal, tentang lafaz yang diturunkan. Dia tak boleh bertukar takir. Sebab tu kalau kita baca sendiri, kenapa macam ni? Sedangkan makna muallif lain. Muallif bila dia bicara, sebab dalam matan yang terjemah ni dia letak dalam satu petak ni terus. Tapi kalau kita tengok syarah para ulama, dia ambil setakat qaula dulu. Qaula. Maksudnya faham di sini, setakat qaula ni ialah ini bicara tentang sifat kalam Allah.
Kerana disebut wa annal Qur'ana itlaq. Kalimah Quran itu pada makna sifat kalam Allah. Pada makna sifat. Minhu bada. Daripada yang mana sifat kalam Allah Ta'ala itu terzahir. Terzahir. Kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Kepada Musa alaihissalam. Atau boleh juga difahami inzalan ala nabiyyi. Kata ulama, inzalan ala nabiyyi. Jika dipaham dengan inzalan ala nabiyyi, maknanya ialah cerita tentang lafzun munazzal. Cerita tentang lafaz yang diturunkan ke atas para nabi. Maka dekat situ maksud bada boleh difaham dua makna. Zahara ataupun inzalan ala nabiyyi. Diturunkan ke atas nabinya. Di kalangan para anbiya. Kata pengarang, wa anzalahu ala rasulihi wahya. Ini part ni pula, ni bicara tentang lafzun munazzal, bukan bicara tentang sifat kalam. Takkan Allah Ta'ala turunkan sifatnya kepada Nabi. Tak. Allah Ta'ala turunkan wahyu, yang difahami daripada wahyu itu akan sekalian perintah Allah, sekalian larangan Allah, sekalian apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada para anbiya daripada kisah-kisah umam as-sabiqah, daripada perkara-perkara berkaitan dengan akhlak, daripada perkara-perkara yang berkaitan penceritaan tentang alam. Itu semua adalah diturunkan. Wa anzalahu ala rasulihi wahya. Anzalahu, hu tu kembali pada apa dia? Kembali kepada kalam dengan makna kalam lafzi. Dengan makna kalam lafzi, bukan kembali pada sifat, tapi kembali kepada kalam lafzi ataupun lafzun munazzal. Diturunkannya, nya tu adalah nya menunjukkan lafzun munazzal, lafaz yang diturunkan sebagai wahyu kepada para nabi. Gitu. Wa saddaqahul mu'minun ala dhalika haqqa. Maka kita orang yang beriman, di antara rukun iman kita ialah mempercayai atau beriman dengan kitab-kitab sebagaimana dalam rukun iman yang 6. Itu kita beriman dengan kitab-kitab. Keseluruhan kitab itu ada 114. Keseluruhan kitab ada 114. Okay. 4 daripadanya yang masyhur, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Manakala baki 100 ni adalah dalam bentuk suhuf. Dalam bentuk suhuf. Adapun yang 4 dalam bentuk kitab. Maka sekalian orang beriman meyakini bahawasanya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah itu adalah haqqa, benar. Benar. Okay, termasuklah apa yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut wa anzalahu situ refer kepada lafzul munazzal, iaitu Al-Quran mushaf. Ayat-ayat tu. Okay. Hu tu pada ayat-ayat tu, kepada Al-Quran yang mushaf. Lafzul munazzal. Ala rasulihi, iaitu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini walaupun disebut oleh pengarang ala rasulihi wahya, kerana pembicaraan kita tentang kalimah Quran. Tentang kalimah Quran. Tapi secara umum, semua kitab-kitab itu juga disebut sebagai lafzul munazzal, juga disebut sebagai wahyu. Juga diitlakkan kalimah tersebut kepada kitab-kitab, kepada kutubus samawiyah, lafzul munazzal. Wa saddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqa. Maka sekalian orang beriman membenarkan apa? Membenarkan Al-Quran wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala itu daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas. Itu adalah benar. Kerana hukum mengingkari satu huruf daripada Al-Quran juga kufur. Barang siapa yang mengingkari, contoh dia mengingkari, dia kata qul huwallahu ahad. Tak, qul tu bukan Al-Quran. Dia kata huwallahu ahad. Tak payah qul. Qul tu bukan daripada Al-Quran. Dia mengingkari dua huruf, qul, dua huruf daripada Al-Quran, kufur. Murtad hukumnya. Okey. Kemudian kata pengarang, wa aiqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah. Bil haqiqah. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Apa makna dia? Kata
Kata syarih, okay, daripada perkataan annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bi makhluqin, ni kat sini ni, okay, wa ayqanu annahu kalamullah, okay, bil haqiqah laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah. Maksud dekat situ secara zahir, kata syarih, secara zahir sebahagian orang yang baca dia tidak talaqi boleh mewahamkan pada dirinya bahawasanya sifat kalam Allah itu baharu. Baharu kerana sekarang ni diceritakan tentang yang kita sebut tadi, tentang lafzul munazzal. Jadi tak boleh meyakini lafzul munazzal itu adalah sifat kalam Allah yang hakiki. Tetapi cerita dekat sini bukan makna murad Imam At-Tahawi ini ialah sebagaimana akidah golongan yang meyakini bahawasanya kalam Allah itu suara, bahasa dan huruf. Kerana sebelum ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi telah menyebut yang kita sebut tadi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata bila kaifiyatin qawla, bila kaifiyatin qawla, maka bukan bermakna hakikah dekat situ ialah yang lafzul munazzal ini adalah hakikat kalam Allah, hakikat sifat Allah, bukan. Kena faham ni, itu yang saya kata tadi, bab ni dia teknikal sikit. Nak memahamkan akidah Tahawiyah tu dia teknikal sikit. Kena tengok ini kembali mana, ni kembali kepada mana. Kalau ada pen, catat tu lebih penting. Okay? Kita ikat kefahaman tu. Maka bil haqiqah dekat sini, bil haqiqah kat sini ada dua makna juga. Ada dua makna. Okay, yang pertama, bil haqiqah iaitu memang kalam Allah yang lafzul munazzal, yang lafzul munazzal itu adalah hakikatnya ialah wahyu Allah daripada sudut hakikatun syar'iyyah. Daripada sudut hakikatun syar'iyyah. Okay. Bahawasanya wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala itu bukan daripada ciptaan manusia, bukan daripada tulisan manusia. Itu maksud dia laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah, maksudnya bukanlah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah ciptaan atau rekaan mana-mana. Ciptaan tu maknanya rekaan bagi pihak makhluk, iaitu rekaan mana-mana pihak. Seperti kalamil bariyah. Kalamil bariyah ni maknanya kalam makhluk yang lain, seperti syair Arab ke, seperti novel ke, seperti buku cerita ke, bukan. Tetapi ianya adalah wahyu yang diturunkan, yang ianya bukan rekaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faham alal haqiqah yang pertama, bil haqiqah yang pertama. Bil haqiqah yang kedua, bil haqiqah yang kedua ialah dengan makna, bil haqiqah yang kedua ialah dengan makna bahawasanya sifat kalam Allah itu hakiki lah. Memang sifat kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Jadi ada dua pemahaman dekat sini supaya kita lebih jelas. Lebih jelas. Jadi sebenarnya bicara Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni dia kembali kepada perbahasan awal kita yang telah kita jelaskan tadi. Bahawasanya Al-Quran itu ada dua makna. Yang pertama, Al-Quran dengan makna sifat kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran dengan makna lafzun munazzal, lafaz yang diturunkan. Baik. Kata pengarang, faman sami'ahu faza'ama annahu, faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafar. Barang siapa yang dia mendengarnya, iaitu mendengar kalam yang lafzi, wahyu Allah. Okay? Itu maksud daripada perkataan yang kita sebut ada dua makna, annahu wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Maknanya datang dengan makna kedua, iaitu
barang siapa yang mendengar lafzun munazzal, iaitu Al-Quran yang mushaf, dia dengar surah Al-Fatihah, dia dengar surah Al-Baqarah, dia dengar surah Ali Imran, faza'ama, kemudian dia menyangka, annahu kalamul bashar, bahawasanya itu adalah tulisan rekaan manusia, rekaan Muhammad contohnya. Ini adalah syair Muhammad contohnya. Kalau dia kata begitu dan disangka begitu, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kufur. Sesungguhnya dia telah kufur. Kerana Al-Quran yang mushaf, yang lafaz yang diturunkan itu adalah wahyu daripada Allah, bukan rekaan Nabi dan bukan rekaan mana-mana manusia. Wa qad dhammahu Allah wa 'abahu, maka telahlah Allah Ta'ala itu dhamma, mencelanya, mengutuknya, mencelanya. Okey, dekat sini. Maka Allah Ta'ala telah mengutuknya dan mencelanya, dhammahullah wa 'abahu, dan mengaibkannya, wa au'adahu, dan menjaminkan baginya, mengancamkan baginya akan azab api neraka, azab saqar. Okay. Wa au'adahu bisaqar haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar, iaitu pada ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam barang siapa yang mengatakan bahawasanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah rekaan-rekaan daripada Nabi, rekaan-rekaan daripada manusia, maka Allah Ta'ala mengancamnya dengan neraka saqar. Au'ada dengan makna ancaman, mengancam. Baik, kata pengarang, falamma au'ada Allahu bisaqar liman qala in hadha illa qaul al-bashar alimna wa ayqanna annahu qaulu khaliqil bashar wala yushbihu qaul al-bashar. Di sini ketahuilah, wahai para muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila mana Allah Ta'ala telah mengancam mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, iaitu yang mengatakan wahyu Allah Ta'ala itu adalah rekaan manusia, adalah rekaan manusia. Dan begitu juga barang siapa yang mengatakan bahawasanya sifat kalam Allah itu makhluk, ada huruf, ada suara dan ada bahasa, sebagaimana golongan Mujassimah. Dia ada satu golongan lagi tadi kita sebut, Mu'tazilah. Sebagaimana golongan Mujassimah, seperti golongan Al-Wahabiyah yang mengatakan bahawasanya Allah ni berbicara dengan bahasa Arab. Ada mula, ada henti. Bila Allah Ta'ala nak berbicara, Allah bicara. Bila Allah Ta'ala nak berbicara, Allah berhenti. Ada mula, ada akhir, putus-putus, ada huruf, ada bahasa. Itu golongan Mujassimah. Itu adalah golongan Mujassimah, ataupun dipanggil Sautiyun. Itu orang yang meyakini Allah Ta'ala itu punya suara. Mereka ada karang satu kitab yang palsu, yang dusta, lalu mereka bubuh nama Imam An-Nawawi. Wal'iyadzubillah. Ada seorang Wahabi ni, dia hantar pada saya kitab tu. Kitab tu dia tak ada sanad pun kepada Imam Nawawi. Langsung tidak ada perbicaraan daripada sudut sirah Imam Nawawi bahawasanya Imam Nawawi pernah tulis kitab tu. Hati-hati ya. Sebab mereka ada kemungkinan telah diterjemah kitab tu, seperti mereka telah buat satu kitab Akidah Imam Syafi'i, lalu mereka sandarkan kepada Imam Syafi'i kalam-kalam yang batil. Kata Imam Syafi'i beriman Allah Ta'ala duduk atas arasy dan sebagainya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'iyah dengan isnad, dengan sanad, ambil daripada Imam Syafi'i bahawasanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang beriktikad Allah Ta'ala duduk atas arasy, hukumnya terkeluar daripada Islam. Bagaimana mereka boleh datang pula kata Imam Syafi'i beriktikad Allah duduk atas arasy, sedang ijma' para ulama' perkara tersebut.
seperti yang dinukilkan oleh ramai para ulama. Ramai para ulama yang menukilkan tentang perkara ni, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibn Muallim Al-Qurashi tentang ni, dan juga para imam yang lain. Maka hati-hati dengan golongan ni. Golongan Mujassimah ini juga mereka kata kalam Allah huruf, suara dan bahasa. Allah Ta'ala nak bercakap bila nak bercakap. Allah Ta'ala bercakap bila dia nak bercakap. Allah Ta'ala berhenti bila nak berhenti. Ini juga bukan akidah Ahli Sunnah. Maka barang siapa yang kata bahawasanya kalam Allah itu seumpama kalam makhluk, iaitu ada huruf, ada suara, ada bahasa, maka itu adalah ancaman daripada Allah. Itu ancaman daripada Allah. Dan barang siapa yang mengatakan wahyu itu rekaan manusia, juga ancaman Allah dengan saqar. Dengan mereka ini, sebagaimana firman Allah, in hadza illa qaulul bashar. Allah Ta'ala firman tentang mereka bahawasanya mereka mengatakan tidak lain tidak bukan mushaf Al-Quran ni, bacaan yang dibaca oleh Muhammad ini adalah qaulul bashar, adalah rekaan manusia, bukannya wahyu. Itu juga kufur, diancam Allah dengan neraka saqar. Juga bagi mereka yang mengatakan bahawa sifat kalam Allah itu huruf, suara, bahasa, ada mula ada henti, itu juga kufur, keluar daripada Islam. Kerana mentashbihkan Allah dengan makhluknya. Mentashbihkan Allah dengan makhluknya. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'. Dia tidak serupa dengan sesuatu daripada makhluknya. Kita bicara guna huruf, guna suara, guna bahasa. Kadang-kadang kita tersasul. Kadang kita penat. Cakap banyak-banyak apa penat juga ya. Itu adalah kalam makhluk, bukannya firman Allah, bukannya sifat kalam Allah. Maka kata pengarang, alimna wa aiqanna annahu qawlu khaliqil bashar. Maka kami tahu dan kami yakin bahawasanya wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan ke atas Muhammad itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, dan ia bukan rekaan manusia. Itu makna dia. Okay. Wala yushbihu qaulal bashar. Ini dikembali kepada sifat kalam Allah. Bila kata pengarang wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar, ini kembali kepada part ni kan, annahu qaulu khaliqil bashar, part ni kembali kepada wahyu ni, lafzul munazzal ni. Ni kembali kepada wahyu, kembali pada Al-Quran Mushaf ni, bahawasanya itu adalah wahyu daripada pencipta manusia, bukan daripada firman, itu adalah firman, atau bahasa Melayu kita panggil firman lah. Wahyu, firman Allah, khaliqil bashar Allah. Maknanya Al-Quran yang Mushaf itu seluruhnya adalah firman Allah. Firman Allah dengan makna lafaz yang diturunkan daripada Allah kepada nabinya. Wala yushbihu qaulal bashar, ini kembali kepada apa? Kembali kepada sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah tidak seperti kalamnya makhluk. Okey. Maka langsung Imam Abu Ja'far At-Tahawi meletakkan satu kaedah yang penting. Ini penutup bagi malam ni. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifatkan Allah dengan sebarang makna ataupun dengan suatu sifat daripada sifat-sifat manusia. Disebut manusia ni bukan sifat manusia je. Disebut manusia ni kerana manusia itu yang paling mulia di kalangan makhluk. Di kalangan makhluk tu manusia paling mulia. Maka disebut manusia, min ma'anil bashar, disebut manusia, maknanya bukan manusia je, semua makhluk. Tak kira lah jin ke, malaikat ke, batu ke, kayu ke, apa ke. Barang siapa yang sifatkan Allah dengan satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, faqad kafar, maka dia telah menjadi kafir, keluar daripada Islam. Ini akidah salaf. Inilah akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah salaf. Dalilnya jelas, buktinya jelas dan nyata. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam masalah akidah ni, dan hendaklah kita jaga dalam masalah ni, dan hendaklah kita ajar kepada manusia. Perkataan ini bukan perkataan yang menyeru supaya kita kafirkan orang.
Perkataan ini ulama salaf ajar supaya kita berhati-hati pada akidah kita. Jangan sampai akidah kita ni terkeluar dari Islam. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita dengar dan kita tahu ada orang yang berkata sekian dan sekian pada masalah yang kufur, seperti kita kata pada Yahudi, seperti kita kata pada Nasrani, apabila Nasrani kata Isa anak Allah, atau Nasrani kata Isa adalah Allah, atau Yahudi kata Uzair anak Allah dan seumpamanya, maka kita kata kufur. Barang siapa yang kata Isa adalah Allah, Allah adalah Isa, kufur, keluar dari Islam. Dan bukan Islam pun, orang Yahudi dan Nasrani. Begitu jugalah treatment kita kepada orang yang kata Allah Muhammad, Muhammad Allah. Tak ada beza dengan perkataan golongan Kristian. Maka itu adalah hukumnya. Itu adalah hukumnya. Namun menjatuhkan hukuman had itu adalah pemerintah. Itu adalah pemerintah. Kita boleh angkat kes kepada pemerintah kalau ada khalifah. Angkat kes pada khalifah. Wahai khalifah, aku telah dengar bahawa fulan bin fulan telah berkata demikian-demikian. Maka khalifah akan panggil dan buat istitabah. Ini yang masalah sebagian orang, dia terpedaya dengan sebahagian daripada perkataan-perkataan yang dia sendiri tak faham perkataan tu. Hati-hati. Apabila kita menyebut tentang satu perkataan yang masyhur disebut nahnu du'at la qudat. Kita adalah pendakwah bukan penghukum. Dekat sini kita kena faham apa makna perkataan tu. Jika nak difahami dengan sungguh-sungguh makna perkataan tu, apa makna perkataan tu? Du'at dekat situ maksudnya apa? Pendakwah. Pendakwah ni apa kerja dia? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pendakwah bukan al-amru bil ma'ruf je. Pendakwah juga kena an-nahyu 'anil munkar. Pendakwah bukan setakat mengajak orang beribadah dan sebagainya. Pendakwah juga kena tahzir orang, kena mewaspadai orang daripada perkataan yang kufur, daripada keyakinan yang kufur. Itu kerja Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antara ingkarul munkar, di antara an-nahyu 'anil munkar, di antara makna hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi, ialah jika dia melihat kekufuran, dia mesti tegur. Kalau dia mampu dengan tangannya, jika kekufuran itu bentuk perbuatan, kalau orang tu pergi sembah berhala ataupun disujud pada berhala, dan dia mampu untuk tarik orang tu jangan sujud pada berhala, dia tarik orang tu. Kalau dia tak mampu, dia ingkar dengan lidah dia, ini benda kufur. Benda kufur kena sebut kufur lah. Kalau pencuri, kita sebut pencuri. Kalau kufur, kita sebut kufur. Bukan makna bila kita kata kufur, maknanya orang ni buat kufur, tapi kita tak boleh kata dia kufur, nanti kita akan jadi penghukum. Salah makna tu. Orang yang curi kita panggil pencuri, tapi yang jatuhkan hukum mencuri siapa? Khalifah, potong tangan. Kalau penzina, jelas pada kita orang tu berzina, kita kata dia berzina, dan pada hati kita, kita hukum dia berzina. Bukan kita kata, walaupun zahirnya nampak zina, tapi kita tak kata dia berzina. Ini ghalab, ini menyeleweng daripada agama Islam. Makna kita adalah pendakwah ialah bila kita nampak perkara mungkar, kita ingkarinya. Kita ingkarinya dengan cara kita mencegahnya. Bagaimana cegahnya? Dengan tangan, dengan mulut. Ini benda kufur, jangan buat. Orang tu dah buat, ini benda kufur. Ucap 2 kalimah syahadah, kembali balik kepada agama Islam. Itu kaedah yang Nabi SAW gunakan. Itu makna an-nahyu 'anil munkar. Dan jika tak mampu, takut orang tu gangster, kan aku tegur dia pula, mudarat, bertambah lagi kufur dia contoh, maka ingkar dalam hati. Itu kaedah dia. La qudat kat situ ialah dengan makna kita bukan qadi yang boleh jatuhkan hukum. Jatuhkan hukum apa? Hukuman had. Kalau penzina, kita tak ada hak untuk sebat orang 100 kali. Tangkap dekat kampung, tangkap orang berzina. Memang nampak ada berzina, orang tu berzina terang-terang.
nampak hasyafah masuk dalam faraj. Kat tepi jalan je berzinanya, depan-depan kita berzina. Kita nampak dia berzina. 4 orang nampak berzina contoh. 4 orang nampak berzina contoh. Bukan boleh 4 orang ni tangkap orang berzina tu, kemudian dia cambuk orang tu. Ataupun dia rejam orang tu, tangkap orang ni berzina, dah berkahwin ni, kita rejam dia. Tak boleh, itu bukan tugas kita. Itu adalah tugas khalifah, itu tugas qadhi, itu tugas qudat. Itu makna dia. Maka apa yang hak itu hak. Tegur, cakap. Pastikan mereka ini, kalau orang yang ada bawah kita punya kekuasaan, kita tegur dia. Kita kata pada dia, ini kufur. Balik kepada agama Islam. Tegur dia dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah. Bukan dengan cara kasar. Maka kena sebut. Perkara ni kena jelas. Sebab tu Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata, wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Itu kaedah dia. Kaedah dia. Bila kaedah maknanya untuk kita pegang. Kalau kita tahu ada orang sifatkan Allah dengan sifat manusia, kufurlah dia. Kufurlah dia pada hati kita, orang tu kufur lah. Tapi kita tak boleh ambil tindakan kita sendiri pergi pancung dia. Tak boleh. Itu qadhi punya tugas. Itu qadhi punya tugas. Itu maknanya. Jadi kena jelas sungguh-sungguh dalam masalah ni. Kan contoh kita bagi kaedah. Kan al-aslu fil luhum at-tahrim contoh. Asal pada hukum makan daging adalah haram. Haram. Kita nampak daging, kita nak makan daging, asal makan daging tu haram. Kecuali kita dah jelas bahawasanya daging itu daripada sumber yang halal. Itu disembelih dengan cara syar'i. Kena tanya dengan orang tu dulu, ni daging mana ni? Daging kerbau ke, daging keldai ke, daging lembu ke? Sembelih tak sembelih? Tapi kalau dah ada cop halal jakim contoh. Kan, tahu, kita dah tahu standard jakim macam mana, ada cop halal jakim. Dan kita yakin dia sumber daripada sumber yang halal kerana jakim dah certified. Makanlah. Tapi kalau datang ragu, betul ke cop jakim ni? Contohlah, betul ke cop jakim ni? Kan? Tantah cop palsu. Dia ragu-ragu dengan daging tu, tinggalkan. Kerana kaedah, kembali pada kaedah. Kaedah dia asal daging haram. Kalau dia datang ragu, haram. Tinggalkan daging tu. Jangan makan. Jangan makan. Kalau makan, hukum atas dia haram. Orang lain yang makan tu, dia yakin halal lah bagi dia. Haram bagi kita. Itu penting kaedah. Kaedah ni dibuat oleh para ulama untuk pegang. Untuk pegang. Maka ulama seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi bagi, barang siapa yang mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, kufur hukum dia. Itu kaedah. Maka kalau berlaku depan kita, orang yang buat kufur, kita tegur dia. Kita tegur dia. Dan kalau dia daripada orang yang membahayakan orang ramai dengan akidahnya, maka kita tahzir dia. Kita tahzir dia sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang mafhumnya, jika kalian mengetahui ada penjual di pasar yang menjual daging, tapi daging yang dijual itu adalah daging keldai, daging himar, dan dia mengatakan bahawasanya itu daging lembu, maka hendaklah kalian mewaspadai orang ramai daripada orang tersebut. Mesti kata pada orang lain, mesti cakap pada orang lain, penjual tu jangan beli daging dengan dia kerana dia jual daging himar. Bayangkan hukum makan ni. Nabi kata apa? Peringatkan orang lain. Bagi tahu pada orang lain, orang ni jual daging haram. Kerana makan keldai hukumnya haram. Orang ni jual daging haram, daging keldai. Jangan beli dengan dia. Hukum makan, Nabi suruh mewaspadai orang ramai. Apa lagi hukum akidah? Kena peringat orang ramai, jangan ikut dia ni. Ini bawa akidah yang sesat, ini bawa akidah yang kufur. Kena peringatkan orang. Kerana Nabi suruh peringatkan tentang orang yang menjual daging yang haram di pasar. Akidah dengan makanan, mana lagi utama? Akidah. Ini dipanggil qiyas yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Macam contoh kita sebut dalam Al-Quran. Kita sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang makna ayat. Letih dia nak ingat ayat tu. Salah baca ayat berdosa.
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff, fala taqul lahuma uff, jangan kalian menyebut kepada kedua orang tua janganlah. Kan, Mat, angkat kain, malahlah. Allah Ta'ala sebut fala taqul lahuma uff, jangan kamu berkata uff. Faham kita dekat sini, para ulama kata kalau uff tak boleh, rajang lagi dah tak boleh. Rajang ayah kan, rajang mak, lempang bapa, lempang mak, lagi dah tak boleh. Kalau uff tak boleh, lempang lagi dah tak boleh. Itu maksud dia, kias yang lebih tinggi daripada apa yang warid dalam Al-Quran, apa yang warid dalam hadis. Kalau mewaspadai orang daripada beli daging keledai yang haram itu wajib, Nabi suruh mewaspadai, apa lagi benda yang lebih aula daripada makanan, akidah. Kalau orang dia salah beli, daging keledai, dia balik dia masak rendang daging keledai dan dia makan, di hari akhirat dia akan dimaafkan. Kerana apa? Kerana dia beli tanpa dia mengetahui itu daging keledai, dia dimaafkan. Tapi kalau orang jatuh dalam kekufuran, tidak dimaafkan. Contoh orang ikut akidah yang kufur, dan dia beriman dengan akidah yang kufur, di hari akhirat dia tidak berkata dengan orang yang rugi, kerana masalah akidah bukan masalah yang boleh toleransi. Kejahilan dalam masalah akidah tidak dimaafkan. Maka mana yang lebih aula? Akidah. Sebab tu kita kena peringatkan orang tentang masalah akidah. Sebab tu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, faman absara hadha tabar, maka barang siapa yang dikurniakan Allah Ta'ala absar, maksudnya dikurniakan Allah keterangan, penjelasan, terbuka hatinya, terbuka mindanya, jelas benda ni, hadha tabar, maka dia mengambil iktibar daripada benda ni. Kerana masalah akidah ni bukan masalah kecil. Masalah akidah ni di antara syurga neraka, mana satu nak kekal? Satu nak kekal. Kalau masalah ibadah ni, kalau dia masuk neraka pun, kalau orang yang tinggal solat, tinggal puasa, kalau dia masuk neraka sekalipun tapi dia orang beriman, dia akan dikeluarkan. Masalah akidah ni antara dua je. Sama ada dia masuk neraka atau masuk syurga. Dan dia kekal dalam kedua-duanya. Kalau dia akidah benar, dia masuk syurga, dia kekal dalam syurga. Kalau akidahnya rosak, kufur, masuk neraka dan kekal dalamnya. Wal'iyadzubillah. Wa an mithli qawlil kuffari in zajar. Maka dia hendaklah mengambil pengajaran tu dan dia menjauhi kata-kata orang-orang yang kufur. Yang ini perkataan-perkataan daripada golongan Mujassimah, daripada golongan Nasrani, daripada golongan Yahudi. Dia kena menjauhi, inzajar. Jauhlah daripada perkataan-perkataan yang kufur. Jauhlah daripada akidah-akidah yang kufur. Jauhlah daripada semua pegangan-pegangan yang kufur. Wa alima anna bi sifatihi laisa kal bashar, dan dia tahu dan dia yakin dalam hati dia, dalam diri dia, bahawasanya sifat Allah tidak seperti sifat-sifat manusia. Imam salaf ni, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam salafus salih. Ini akidah salaf, jelas. Alhamdulillah. Ini kita tahu tentang masalah ni, maka kita kena pelihara diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan seluruh kawan-kawan kita, jiran-jiran kita daripada perkara-perkara yang merosakkan daripada sudut akidah. Inilah 3 isu besar yang dibincangkan pada malam ni tentang masalah tanzihullah, mensucikan Allah daripada, yakni mensucikan akidah kita terhadap Allah daripada mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua ialah masalah sifat kalam, dan yang ketiga ialah masalah tentang orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Itu 3 isu besar pada malam ni kita jelaskan secara ringkas saja. Baik, sampai sini sahaja. Ada soalan ke yang kurang jelas? Baik,
Kalau tak ada, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Aku liqawli hadha, astaghfirullah li walakum, wa lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi insyaAllah.